الحمد لله القائل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya berpesan kepada diri saya dan para jemaah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridai di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk kesucian kalimah Allah yang Maha Agung. Hadirin jemaat sekalian, baru-baru ini umat Islam digemparkan dengan isu penggunaan kalimah Allah, yang mana isu ini sebenarnya telah lama berlaku dan telah ada ketetapan-ketetapan yang dibuat dan diputuskan mengenainya. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sebagai ketua agama Islam bagi negeri Selangor telah melarang penggunaan kalimah Allah dalam penerbitan berkaitan agama Kristian di negeri Selangor. Baginda menegaskan bahawa penggunaan kalimah Allah dalam kitab Bible terjemahan bahasa Melayu atau percetakan mana-mana buku dan tulisan agama Kristian dalam mana-mana bentuk sekalipun tetap dilarang penggunaannya di negeri Selangor. Titah baginda berpandukan kepada keputusan Jawatan Kuasa Fatwa bagi negeri Selangor mengenai isu tuntutan penganut Kristian terhadap penggunaan kalimah Allah yang diwartakan pada 18 Februari 2010. Dalam masa yang sama, Enakmen Agama Bukan Islam Kawalan Pengembangan di kalangan orang Islam pada tahun 1988 telah dikuatkuasakan di negeri Selangor, yang telah menetapkan bahawa penggunaan kalimah Allah adalah sesuatu kesalahan untuk digunakan oleh penganut agama bukan Islam. Ini turut diperkuat dengan kedudukan undang-undang berkaitan halangan dan larangan penggunaan kalimah Allah yang telah diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan pada tahun 2014 dalam kes Menteri Dalam Negeri lawan Tentera Roman Catholic Archbishop of Kuala Lumpur. Dalam kes ini, mahkamah telah memutuskan bahawa kalimah Allah tidak boleh digunakan dalam penerbitan agama Kristian. Hadirin sidang jemaat sekalian, kalimah Allah bukan terjemahan bahasa Melayu kepada perkataan God. Sebaliknya, perkataan yang mewakilinya adalah Tuhan atau Dewa. Sekiranya dirujuk kamus-kamus, nescaya akan didapati perkataan Allah merujuk kepada nama Tuhan di dalam kalangan orang Islam. Satu-satunya Tuhan dalam agama Islam atau nama Tuhan yang berasal daripada istilah Arab yang digunakan seluruh penganut agama Islam tanpa mengira bahasa. Wujud alasan bahawa kalimah Allah dituntut kerana ianya diguna pakai dalam Bible edisi bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Hakikatnya, ia adalah kesalahan sejak awal penterjemahan. Buktinya, Bible edisi bahasa Inggeris tidak menggunakan kalimah Allah sama sekali. Sebaliknya,
menggunakan kalimah God merujuk kepada Tuhan Bapa dan Lord merujuk kepada Tuhan Anak. Justru, mengapakah mahu diterjemahkan perkataan God dengan kalimah Allah? Sehubungan dengan itu, penggunaan kalimah Allah oleh agama selain agama Islam adalah satu perkara yang menyanggah konsep keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan boleh membawa kekeliruan kepada umat Islam. Kalimah Allah ialah nama khas yang merujuk kepada Tuhan dalam agama Islam. Apabila disebut nama khas, maka ianya adalah khusus, istimewa, ditentukan dan diperuntukkan kepada penama. Tidak sebagaimana nama am, tidak sebagaimana kata nama am yang boleh digunakan pakai kepada kelompok umum seperti Tuhan, manusia dan hayawan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nama Tuhan kepercayaan umat Islam. Justru, apakah agama yang menuntut penggunaan kalimah Allah ini tidak mempunyai nama Tuhan? Penama yang dinamakan dengan nama khas mempunyai identiti, ciri-ciri atau sifat-sifat yang memperkenalkannya atau mengasingkannya daripada yang lain. Sebagai contoh, rumah ibadat adalah kata nama am yang dikongsi bersama. Sebaliknya, istilah masjid, gereja, gurdwara adalah perkataan yang beridentiti yang membezakan dengan yang lain. Justru, apakah rasional nama Allah boleh dirujuk kepada dua Tuhan dengan identiti serta konsep yang berlainan? Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, konsep ketuhanan adalah intipati atau pokok yang membezakan satu agama dengan agama yang lain. Identiti Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang dipercayai umat Islam, konsepnya terkandung secara tuntas di dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Dia tidak beranak dan dia pula tidak diperanakkan, dan tiada sesiapa pun yang serupa dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah Tuhan yang Esa, satu atau tunggal. Menurut ahli sunnah wal jamaah, esanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada zat, sifat dan perbuatannya. Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala pada zat memberi maksud tiada pecahannya atau tiada taranya. Esa zat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mutlak, bukan bermaksud satu dengan dua unsur atau satu dengan tiga unsur. Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sifat memberi maksud tiada seumpamanya atau tiada bandingnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan Tuhan dengan sifat-sifat manusia, dan tiada manusia sama sekali yang memiliki sifat-sifatnya. Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala pada perbuatan memberi maksud tiada sekutunya atau tiada tandingnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 73, Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahun wahid la in lam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum 'adabun alim. Demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahawasanya Allah ialah salah satu dari tiga Tuhan. Padahal tiada Tuhan yang berhak disembah
melainkan Tuhan yang Maha Esa. Dan jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, sudah tentu orang-orang kafir dari antara mereka akan dikenakan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Ayat ini menunjukkan seseorang itu menjadi kafir apabila menyatakan Tuhan-Tuhan selain Allah sebagai Allah. Ini bermaksud kalimah Allah tidak boleh digunakan kepada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, yang membawa kepada kekufuran. Kaum muslimin yang berbahagia, Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Tubuh Negeri Selangor telah meletakkan Islam sebagai agama persekutuan dan agama bagi negeri ini. Ini suatu jaminan undang-undang dan menjadi prinsip utama dasar pemerintah dan pihak berkuasa agama dalam menjaga akidah dan tuntutan syariat Islam. Dengan dasar-dasar yang menjaga kepentingan agama Islam ini, umat Islam hendaklah mengambil peluang meningkatkan amalan masing-masing dan mapamerkan akhlak Islam serta mencerminkan keindahan Islam dalam masyarakat berorganisasi dan bernegara. Masyarakat bukan Islam perlulah menghormati agama Islam dan umat Islam sebagai umat Islam yang menghormati kepercayaan agama orang bukan Islam. Elakkan sama sekali apa-apa jua perkara, isu atau persoalan yang menyentuh sensitiviti dan keyakinan antara berbilang agama di negara ini. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor menegaskan dalam titahnya bahawa Tuanku telah menekankan agar rakyat menghormati kepercayaan agama masing-masing dan tidak cuba untuk menyentuh sensitiviti agama yang boleh merosakkan perpaduan kaum di negeri Selangor ini. Jika umat Islam boleh menghormati penganut agama lain dengan tidak mencampuri urusan berkaitan agama mereka, maka Tuanku juga menegas agar penganut agama lain dari Islam untuk menghormati penganut agama Islam, khususnya dalam penggunaan kalimah Allah yang menjadi pegangan umat Islam. Hadirin yang dimuliakan, mengakhiri khutbah ini, marilah kita sama-sama menghayati dan mengambil pengajaran seperti berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah memahami bahawa kalimah Allah adalah lafaz mulia yang perlu dipelihara kesuciannya daripada dipermainkan, dipersendakan dan diletakkan di tempat yang salah. Dan yang kedua, umat Islam hendaklah mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan yang Maha Esa zatnya, sifat dan perbuatannya, dengan penjelasan tiada tara, tiada banding dan tiada tanding baginya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa hu khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Yang demikian sifat-sifatnya dan kekuasaannya ialah Allah Tuhan kamu, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkannya, yang mencipta tiap-tiap sesuatu, maka beribadatlah kamu kepadanya dan ingatlah Dia yang mentadbir segala-galanya. Suratul An'am ayat 102. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تشفع
وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلامور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد السلامور تقوى عمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perpadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta kepada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah, kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat serta jauhkan kami termasuk dalam golongan orang yang mengabaikan tanggungjawab dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggungjawab memerintah negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' 'anna hadzal waba' wal bala wal marad wasyada'id wal mihal بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.